Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Pada hari ini kita akan sambung bab 5 pengangkutan di Malaysia. Fokus kita pada hari ini ialah 5.3, tajuknya pengangkutan awam di Malaysia, dan juga 5.4, faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Okey, kita lihat 5.3 iaitu pengangkutan di Malaysia dahulu. Pengangkutan awam ni kita boleh pecah kepada 3 kategori iaitu pengangkutan darat, air dan juga udara. Okey, kita tengok darat ya. Kalau darat ni dia melibatkan pengangkutan yang melibatkan jalan raya dan juga jalan kereta api. Dalam jalan raya pula pengangkutan awam yang terlibat, ini biasa kita tengok ya, ada bas, ada teksi dan satu lagi ialah e-panggilan ataupun bahasanya commonnya ialah e-hailing. Maksudnya contoh macam Grab car dan sebagainya. Okey, kita lihat pula jalan kereta api. Jalan kereta api ni bukannya kereta api saja, ada banyak ya. Okey. Hari ini kita belajar. Yang pertama ialah monorail, yang kedua KTM komuter, yang ketiga KTM antarabandar, yang keempat transit aliran ringan ataupun LRT. Yang kelima, transit aliran massa iaitu MRT. Yang ketujuh, KLIA Express ataupun KLIA Transit yang dikenali sebagai ERL. Dan yang terakhir ialah perkhidmatan tren elektrik ataupun ETS. Okey, kita tengok kat sini satu persatu. Okey, ini gambar yang menunjukkan monorail. Bagi sesiapa yang tak pernah naik, okey, ni gambarnya. Seterusnya, cikgu tunjukkan pula KTM komuter. Dia ada Sky Park Link, KTM Intercity, kemudian ada KTM komuter, ada juga perkhidmatan ETS. Okey. Kita tengok KTM antarabandar. Apa bendanya ni? KTM Intercity merujuk kepada perkhidmatan kereta api antarabandar berkuasa diesel yang terletak di semenanjung Malaysia, Singapura dan juga negara Thailand. Dioperasikan oleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB. Kebanyakan perkhidmatan beroperasi dari stesen Kuala Lumpur Central di Kuala Lumpur. Okey, itu sebelah ni adalah rajah laluan tren yang menunjukkan pengangkutan antara bandar. Dia melibatkan bandar-bandar besar sahaja. Okey. Kita lihat pula yang ini ialah LRT. Ini adalah kemudahan jalan kereta api yang sangat popular ya di bandar-bandar besar. Okey, saya percaya ramai yang dah menggunakan perkhidmatan LRT. Kalau tengok rajah di sebelah ni pun, map ni, peta ni sangat banyak ya. Okey, seterusnya cikgu tunjukkan pula transit aliran massa MRT. Okey, yang ini terletak di Lembah Kelang. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah KLIA Express ataupun KLIA Transit ERL. Okey, KLIA Express adalah perkhidmatan kereta api laju tanpa henti yang menghubungkan Bandaraya Kuala Lumpur dengan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Ia dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh Express Rail Link Sdn Berhad. Maksudnya di sini, kalau mereka yang berada di Kuala Lumpur, dia akan naik KLIA Express ini ataupun KLIA Transit ni terus menuju ke KLIA. Tak ada kawasan persinggahan. Okey, seterusnya kita tengok perkhidmatan tren elektrik iaitu ETS. ETS ni merujuk kepada singkatan Electric Train Service, merupakan perkhidmatan tren laju antara bandar di antara Penang Central, Batu World dan Kuala Lumpur yang diperkenalkan oleh Kereta Api Tanah Melayu pada 12 Ogos 2010. Terdapat 10 buah stesen di sepanjang laluan ini iaitu 3 di Perak, 2 di Selangor dan 3 lagi di Kuala Lumpur dan 2 lagi di Negeri Sembilan. Okey, ini adalah laluan yang menunjukkan ETS. Okey. Kemudian kita tengok pengangkutan darat yang melibatkan kawasan air. Okey, kalau pengangkutan ni, kalau air kita melibatkan feri, kemudian dan juga bot ya. Okey, kalau udara pula melibatkan kapal terbang. Okey, itulah tadi cerita mengenai pengangkutan awam yang terdapat di Malaysia. Kita masuk kepada tajuk yang keempat, 5.4 iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Okey.
Ada beberapa faktor. Yang pertama ialah bentuk muka bumi, yang kedua kemajuan teknologi, yang ketiga ialah dasar kerajaan dan yang keempat kegiatan ekonomi. Okey, kita lihat satu persatu. Kita tengok bentuk muka bumi. Okey, tanah tinggi. Pembinaan jaringan pengangkutan adalah sukar dan juga menelan kos yang tinggi. Manakala kalau kawasan tersebut merupakan kawasan pamah, iaitu kawasan tanah yang rata dan luas, ia sesuai untuk pembinaan jaringan pengangkutan. Okey, bentuk muka bumi. Di kawasan lembangan sungai, pembinaan jaringan pengangkutan di kawasan yang berpaya menelan kos yang tinggi kerana perlu ditambak dan juga dibina jambatan. Manakala kawasan pinggir laut pula, kawasan pinggir pantai yang berteluk sesuai dijadikan kawasan pelabuhan kerana keadaannya yang terlindung dan juga dalam. Kemudian kita tengok faktor yang kedua iaitu faktor kemajuan teknologi. Contohnya pembinaan terowong smart yang boleh berfungsi sebagai saliran air dan juga laluan kenderaan. Manakala pembinaan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Pulau Pinang merupakan jambatan yang terpanjang di Malaysia sepanjang 24 kilometer. Ini menunjukkan bahawa faktor teknologi ini adalah faktor yang penting. Jika teknologi yang maju, yang canggih digunakan dalam bidang pembinaan pengangkutan, so semakin banyaklah pengangkutan tu boleh dihasilkan. Tetapi kita kena ingat kosnya agak mahal. Okey, seterusnya. Pembinaan lebuh raya pantai timur barat yang merentasi tanah tinggi dan juga sungai. Laluan di bawah tanah bagi projek MRT juga menggunakan teknologi yang tinggi. Okey. Jaringan jalan raya di Sabah dan Sarawak lebih tertumpu di sepanjang pantai kerana kawasan pedalaman yang bertanah tinggi dan juga berhutan tebal menyukarkan pembinaan jalan raya. Okey, kalau kita sedia maklum bahawa Sabah dan juga Sarawak ni pengangkutan jalan rayanya agak tidak semaju yang dibangunkan seperti di Semenanjung Malaysia. Ini kerana bentuk muka buminya agak sukar kerana kawasannya yang bergunung ganang. Okey, kita lihat ini faktor yang seterusnya tadi ialah faktor dasar kerajaan. Okey. Bila kita sebut dasar kerajaan ini, ia melibatkan keputusan yang dibuat oleh kerajaan. Okey, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat iaitu SPAD, SPAD bertanggungjawab terhadap pengangkutan awam darat. Salah satu bidang keberhasilan utama negara NKRA yang bertujuan untuk menambah baik pengangkutan awam di bandar. Okey, kita tengok faktor yang berikutnya ialah kegiatan ekonomi. Jaringan pengangkutan dibawa ke kawasan yang terdapat sumber mineral seperti kertih dan juga bintulu untuk memudahkan kerja penghantaran bahan, pemprosesan, pemasaran, sumber petroleum ke tempat yang lain. Jaringan petroleum dibina di kawasan yang pertanian untuk memudahkan penghantaran dan juga pemasaran hasil pertanian. Kawasan yang giat dengan kegiatan ekonomi seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian, perlombongan mempunyai jaringan pengangkutan yang padat seperti di Lembah Kelang, Georgetown dan juga Ipoh. Okey, sekian sahaja tajuk kita pada hari ini dan kita akan jumpa lagi untuk tajuk yang akan datang. Sekian sahaja dari Cikgu. Assalamualaikum.